Apa khabar bis kita? Saya Hikmah Juni. Kes pulih yang dicatatkan di Sabah hari ini lebih tinggi berbanding kes positif baru COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, Sabah merekodkan 658 pesakit yang sembuh berbanding 644 kes positif baru hari ini. Tiada kes kematian dilaporkan dan ini merupakan hari kedua tiada kematian akibat COVID-19 dilaporkan di negara ini. Bilangan kes kematian di Malaysia kekal dengan 249 kes. Menurutnya, satu kluster di Sabah iaitu kluster Johor Tawau yang sebelum ini melaporkan 7 kes positif ditamatkan. Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD dilaksanakan di Pusat Tahanan Sementara Pendatang Tanpa Izin di Manggatal mulai 3 November sehingga 16 November ini melibatkan 1,820 tahanan dan 114 kaki tangan pusat tahanan itu. Pusat tahanan itu dikaitkan dengan kluster Rumah Merah. Sehingga 30 Oktober 2020, seramai 261 tahanan serta kaki tangan telah disaring dan seramai 56 orang tahanan didapati positif COVID-19. Bagi menyekat penularan COVID-19 di kalangan tahanan dan kaki tangan penjara, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan PKPD di Pusat Tahanan Sementara Kota Kinabalu bermula 3 November sehingga 16 November 2020. Jadi seperti biasalah, kita ada ruang untuk persediaan selama 2 hari sebelum kita kuatkuasakan pada 3 November. PKPD ini akan melibatkan seramai 1,820 orang tahanan dan 114 orang kaki tangan pusat tahanan tersebut. Seperti biasa, PKPD SOP-nya samalah dengan setiap PKPD yang melibatkan penjara ni. Mengenai kesukaran membawa penduduk, khususnya rakyat asing di Pulau Omadal sempurna untuk mendapatkan rawatan di hospital, Ismail Sabri berkata perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN esok. Keperluan mewujudkan pusat kuarantin di Pulau Omadal juga akan dibincangkan. Apabila ianya melibatkan individu ataupun warga asing yang tidak berdokumen, maka Jabatan Immigration perlu dilibatkan. Jadi ini tidak boleh sewenang-wenangnya kerana ianya melibatkan masalah immigration. Jadi insyaAllah saya akan bawa perkara ini ke mesyuarat khas besok untuk dibincangkan, terutamanya yang melibatkan kes-kes seperti ini, dan untuk mewujudkan pusat kuarantin baru di pulau tersebut. Mungkin MKN Sabah boleh menasihatkan pihak mesyuarat besok sama ada kita ada tempat yang sesuai atau tidak. Masalah kekurangan bekalan keperluan di Taman Semarak Tawau dianggap selesai. Isu dibangkitkan penduduk Taman Semarak di Tawau berhubung bekalan keperluan selepas dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD dianggap selesai. Setiausaha Majlis Perbandaran Tawau yang juga ahli Jawatankuasa Pusat Kawalan Operasi Bencana Tawau, Joseph Pang berkata, bantuan bakul makanan kerajaan negeri diagihkan kepada penduduk sejak Jumaat. Penduduk juga dibenarkan berbelanja di kedai berdekatan taman. Sebelum ini, deretan kedai berhampiran Taman Semarak tidak berada dalam lokaliti PKPD. Penduduk taman itu bersyukur kerana masalah dihadapi rakyat yang memerlukan bekalan makanan serta keperluan lain berjaya diselesaikan dengan segera.
Mereka menyifatkan tindakan pantas menyelesaikan masalah rakyat itu sebagai keprihatinan pihak berkuasa tempatan maupun kerajaan negeri. Terdapat penduduk Taman Semarak yang tidak sempat membuat persediaan bekalan makanan serta keperluan lain selepas pengumuman dibuat mengenai PKPD di taman itu dilaksanakan pada 26 Oktober sehingga 8 November ini. Khamis lalu, penduduk Taman Semarak membuat bantahan aman merayu pihak berkuasa memberi kelonggaran berkaitan SOP PKPD yang dilaksanakan di kawasan berkenaan. Pendakwa terkenal Abid Liu mula mengagihkan bantuan di Sabah. Rombongan sukarelawan Pertubuhan Kasih Umat Malaysia yang dinaungi pendakwah terkenal Abid Liu mula mengagihkan bantuan keperluan untuk petugas barisan hadapan di Sabah sejak semalam. Ketua rombongan itu, Muhammad Iksan Helzi berkata, mereka mengagihkan bantuan di 3 hospital di Lahadatu, Sempurna dan Tawau. Sebanyak 4,000 peralatan keperluan itu dihantar ke pantai timur Sabah, termasuk set kelengkapan perlindungan diri, PPE, pelindung muka dan pelindung kasut semalam. Menurutnya, bantuan akan turut diagihkan di Kudat hari ini. Muhammad Iksan berkata, mereka juga tidak mengalami sebarang masalah dalam mengagihkan bantuan susulan kerjasama yang baik daripada pihak berkuasa. Sebelum ini, pendakwa itu melalui perkongsian di Facebook rasminya meluahkan kerisauan dengan keadaan rakyat di Sabah ekoran kes COVID-19 yang tinggi selain menerima banyak mesej memohon bantuan. Hampir 2,000 pendatang asing tanpa izin parti berjaya diusir keluar di Tawau. Hampir 2,000 pendatang asing tanpa izin parti berjaya diusir keluar menerusi operasi cegah parti OCP Laut kerana memasuki perairan Sabah secara tidak sah bagi tempoh April sehingga Oktober tahun ini. Ketua Staf Operasi Laut Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, ESKOM, Laksamana Maritim Hamid Muhammad Amin berkata, kesemua parti yang berusia antara 2 hingga 60 tahun itu ditahan semasa memasuki Tawau melalui laluan tidak diwartakan di sekitar perairan Batu 1 hingga Batu 5, Jalan Apas. Katanya, tindakan dilakukan ialah mengusir atau mengarahkan mereka balik ke negara asal masing-masing bagi mengekang dan memutuskan penularan wabak COVID-19 dalam kalangan parti. Beliau berkata, kejayaan ini adalah hasil kerjasama dan sokongan semua agensi keselamatan di daerah ini dalam melaksanakan operasi bersepadu dalam OCP. OCP Laut yang mula diaktifkan awal April lalu adalah operasi bersepadu khas melibatkan pelbagai agensi keselamatan khusus bagi mengekang kemasukan parti dari negara jiran ke negara ini. Menurutnya, ESKOM dengan kerjasama semua agensi penguatkuasa dalam OCP Laut akan terus memperketatkan kawalan di sempadan perairan Tawau, terutamanya kemasukan parti dari Pulau Sebatik Indonesia bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Sebanyak 3 buah kapal dan 8 bot telah diatur gerak dalam operasi ini melibatkan kekuatan anggota seramai 9 pegawai dan 89 anggota lain-lain pangkat. Komuniti maritim juga diingatkan supaya jangan bersubahat dan bersekongkol dengan tekong-tekong laut yang cuba menyeludup masuk parti ke Sabah. Tegasnya, tindakan tegas akan diambil sekiranya didapati ada pihak dalam kalangan komuniti yang bersubahat dan melindungi parti termasuk bersekongkol dengan tekong-tekong laut. Program Sarang Penyu Angkat akan diperluas secara online. Program Sarang Penyu Angkat Taman Pulau-Pulau Penyu TPPP Sabah akan diperluaskan secara atas talian bermula tahun depan. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jeffrey Arifin berkata, program ini bukan saja membantu pemeliharaan penyu, tetapi juga mempergiatkan usaha dalam mempromosi produk pelancongan di Sabah. Usaha itu adalah langkah terbaik yang diambil oleh TPPP ketika negara berdepan pandemik COVID-19 yang telah melumpuhkan industri pelancongan.
Jeffrey berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke Pulau Selingan dan Pulau Bakungan kecil di Sandakan semalam. Untuk rekod, program sarang penyu angkat telah diperkenalkan pada Jun 2016 yang membolehkan pelawat menaja satu sarang penyu di tapak penetasan dengan kadar bayaran sebanyak RM100. Sehingga Oktober 2019, sejumlah 609 pengunjung telah menyertai program tersebut. Dalam lawatan berkenaan, Jeffrey bersama pengarah Taman-Taman Sabah Dr. Maklarin Lakim dan pengurus besar Lembaga Pelancongan Sabah Noreda Osman berkesempatan untuk melepaskan anak-anak penyu ke laut. Turut hadir pengurus TPPP Sabah Sukur Sukardi. Berdasarkan rekod TPPP, lebih 27 juta biji telur dikutip sejak tahun 1979 sehingga September tahun ini. Manakala jumlah penetasan anak penyu lebih daripada 19 juta ekor. Seorang daripada dua beradik yang tergelincir ketika mandi di kawasan jeti Kampung Bergosong, Pulau Sebatik, ditemukan lemas di perairan Indonesia berdekatan Tanjung Aru, Pulau Sebatik, kira-kira 11.30 pagi tadi. Bangsa Madsun Telson 5 dipercayai tergelincir semasa mandi di kawasan jeti kampung tersebut bersama kakaknya Nazwa yang berusia 8 tahun Jumaat lalu. Pengarah Zon Maritim Tawau, Kapten Maritim Siva Kumar Vengadasalam berkata, penemuan mangsa kanak-kanak itu dimaklumkan oleh penduduk kampung yang juga nelayan pesisir pantai. Mayat mangsa ditemui kira-kira 5.98 batu nautika tenggara Sungai Melayu dalam perairan Indonesia. Hasil rundingan antara Maritim Malaysia dengan pihak berkuasa Indonesia, mayat mangsa dibawa balik ke Tawau. Semua aset-aset terlibat dalam op cari lamat yang diselaraskan oleh Zon Maritim Malaysia masih meneruskan usaha mencari seorang lagi yang masih hilang, iaitu kakak kepada mangsa. Tambahnya, fokus pencarian tertumpu di kawasan yang telah diperluaskan sehingga ke sempadan Malaysia-Indonesia dengan pembahagian beberapa sektor. Sekian berita BTTV malam ini, saya Hikmah Juni, berjumpa lagi.